أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام وسيدنا الأكرمين ولوالدي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومعلمين ومعلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله وأصحابه حق قدره ومثاله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا لا نبي بعده. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وبعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa sesungguhnya manusia ini di dalam kerugian melainkan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang beramal saleh dan yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Qala Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Majid a'udzu billahi minasyaitonir rajim innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman ini apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka meningkatlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka berserah. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kamu ialah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia sayang kepadaku, dan sesiapa yang sayang kepadaku dia akan bersama-sama denganku di dalam syurga. Al-Qamqala alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Macam biasa ucap terima kasih dulu. Terima kasih kepada Abang Imam selaku pengurusi majlis ini. Masya-Allah. Pada mana Abang Din Lila. Allahu Akbar, pada sahabat lama. Subhanallah.
mensilat. Terima kasih juga kepada yang dikasihi mengurusi Masjid Al-Ihsan dan seluruh ahli jatuhan kuasa yang berusaha, subhanallah. Pada Masya Allah, pemimpin-pemimpin masyarakat yang ada, para ustaz-ustaz, para asatidzah yang hadir, Masya Allah. Cuba saya selalu katakan, saya ini belum lagi ustaz, baru nak start jadi ustaz, masih lagi belajar, masih lagi memondok nada kitab lagi. Tapi orang yang selalu ni panggil saya ustaz ni pasal saya ni ada gelas pengajian Quran, yang mengajar Quran. Saya dapat tauliah daripada Negeri Sembilan, tauliah daripada mufti, boleh mengajar Al-Quran. Sebab daripada itu orang panggil saya ustaz. Tapi dalam diri ni belum lagi tahap ustaz lagi. Ustaz ni dia mengajar kita, mengajar agama, insyaAllah. Tapi bila orang panggil saya ustaz ni, saya amin gajilah mati. Kerana itulah hasrat mak bapak saya sebenarnya. Kan, nak jadikan anak ataupun nak didik anak ni sehingga menjadi anak yang soleh. Kenapa anak yang soleh? Kerana doa anak yang soleh laku di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bila kita ni dalam kubur. Amal jariah boleh, tapi belum tentu lagi kan. Pasal tu yang melibatkan diri kita. Tak tentu amal jariah kita ni Allah terima ke tidak. Semasa kita beramal tu ada tak sumber-sumber riak ataupun sumber-sumber yang menghalang penerimaan Allah SWT di amal kita. Begitu juga ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang manfaat dan ilmu yang dimanfaatkan oleh orang yang belajar. Kita belajar, dapat ilmu, kita amalkan, Allah terima pun tidak. Kerana apa? Itu melibatkan pada diri kita. Takut ada riak di situ, takut ada sum'ah, takut Allah tak terima. Jadi mengharaplah mak saya ni doa anak yang saleh. Kerana dia tak melibatkan diri dia, tapi ada individu lain, anak dia lah. Sebab dia didik, dia di pertengahan jalan jadi penyanyi rock. Allahumma salli ala Muhammad. Begitulah ceritanya kan. Jadi Masya Allah, cuma nak bagi tahunya para asatidzah ustaz yang hadir pada hari ini, seandainya saya melakukan kesilapan, baca matan hadis tak waktu kan, baca ayat Quran tak betul ke, apa saja fakta yang tak betul yang berkaitan dengan hukum hakam agama ke, tersilap cakap, tolong minta saya ditegurkan. Tolong tegur saya tuan-tuan ya, insya-Allah. Kenapa saya suka ditegur? Dulu tak suka. Dulu masa tengah popular, Cik Man pun tahu, subhanallah, sahabat saya belakang jam. Saya pun tahu, kita popular dulu. Datang satu orang nak tegur kita bab bidang kita tu, nyanyian kita ke apa, tak boleh terima kita. Tapi alhamdulillah, doa daripada seorang ibu yang bertakwa pastinya makbul. Allah makbulkan. Jadi Allah tukar. Sebab daripada hidayah, doa. Hidayah tu datang daripada doa mak tu. Allah makbulkan. Sebab ibu-ibu doakan anak. Anak jahat macam mana pun. Wah, imah anak kita ni penagih dadah sekali pun. Anak kita ni apalah dia. Ya. Haram kita sumpah anak ni. Kita ibu, subhanallah, kena doakan. Macam mana serik sekalipun. Mak saya doakan saya hampir 30 tahun. Tanpa putus asa. Mak saya ni garang. Sangat garang. Anak-anak buah dia, maknanya sepupu-sepupu saya ni, kalau dia ada dalam satu majlis tu, semua tak berani nak angkat kepala. Punya garang mak. Pernah sepupu saya menjawab kata mak saya ni. Mak saya cakap, jangan buat macam tu. Dia menjawab, pinggan tu dia tengah makan, pinggan tu naik atas kepala, 5 penjahit ni. Garangnya mak saya ni, tuan-tuan. Tapi
Tapi insya-Allah segarang-garang mak saya pun tak pernah sekali pun saya dengar dia menyumpah saya. Walaupun dia dalam keadaan marah. Kerana apa? Kerana dia tahu. Dia tahu pasal apa, setiap perkataan yang keluar daripada seorang ibu itu doa. Marah boleh, marah kita tak boleh buang tuan-tuan. Haram hukumnya. Pasal itu fitrah yang Allah telah programkan dalam diri kita. Ada tempatnya kita kena marah. Tapi didik marah baran ni kan, biarlah marah bertempat. Bukannya tak marah, tak. Marah kena marah. Kalau Nabi kita dihina, kita kena marah. Wajib kita marah. Kan? Kalau agama kita dihina, kita wajib marah. Jadi sifat marah tu tak boleh buang. Yang perlu kita didik marah tu supaya dia marah bertempat. Jadi Allah SWT Muhammad. Doa-doa marah. Dia marah saya pun, dia tetap akan sebut, kau ni betul lah anak bertuah. Dia marah. Perkataan tu, dia apa tu, nada suara tu marah. Tapi keluar perkataan tu. Itu dia. Itu tips ibu ya. Mana-mana pun saya bawa cerita ni, subhanallah. Dan kepada semua sekali hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sama-sama kita tuan-tuan bersyukur. Lebih-lebih lagi orang macam saya ni kena banyak syukur. Bukan bermakna saya duduk dekat atas ni Allah nak muliakan saya tu. Inilah orang yang paling banyak dosa ni sebenarnya. Sebab Allah tempatkan saya kat sini tuan-tuan kerana apa? Nak bagi tahu, nak keluarkan perkataan-perkataan yang baik, nak berkongsi perkara-perkara yang baik. Ini tujuan saya ni duduk atas, bukan nak jadi orang yang paling hebat dah. Ada orang yang lebih hebat lagi dekat bawah ni lagi ni. Lagipun innamal mu'minuna alladzina idza innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir. InsyaAllah. Sungguhnya hanya salah orang yang beriman. Yang memakmurkan rumah-rumah Allah ni. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Tuan-tuan ni semua orang beriman ni. Kita kena bersyukur. Allah dah lah bagi kita Islam. Allah package-kan dengan iman. Dengan iman ni lah kita dapat duduk kat sini. Duduk dalam majlis ilmu, subhanallah. Allah bagi terus 1,000 qirat. Walaupun tersandar dekat tiang, dekat dinding tu, terlelap kejap lagi kan. Allah tak kurangkan 1,000 qirat. Allah bagi tetap. Bagi 1,000 qirat. Melawat orang sakit 1 qirat. Melawat orang mati 1 qirat. Solat ke jenazah 1 qirat. Hantar pergi ke kubur 1 qirat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kira 1 qirat ni? Rasulullah tunjuk Gunung Uhud tu, Bukit Uhud. Seberat itulah pahala 1 qirat. Bukit Uhud. Bukit Uhud ni berapa panjang tuan-tuan? Tu banding bawa balik umrah. Uhud confirm pergi je kan. Berapa panjang tu? Panjang banjaran Bukit Uhud tu tuan-tuan 7 km. Lebar dia 3.5 km. Tinggi dia 1.5 km. Itulah beratnya. Bukit Uhud. Nak digambarkan bijaknya Rasulullah nak bagi sahabat ni faham. Itu berat. Itu ketika itu kan kota, sampai sekarang kota Madinah, bukit gunung yang paling tinggi, paling besar adalah Bukit Uhud. Tapi seandainya lah Gunung Himalaya, gunung yang paling tinggi sekali dekat dunia, ada dekat kota Madinah, agak-agak Nabi bagi contoh apa tuan-tuan? 1 qirat ni. Gunung Himalaya. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Duduk majlis ilmu 1,000 qirat. Tuan-tuan, 1,000 qirat ni kita nak buat boleh mati. Ni saya selalu ingatkan diri saya. Itu sebab saya pergi, tukar je perwatakan saya ni, tukar je penampilan saya ni, berubah kepala otak ni. Nak berhijrah, nak jadi orang baik, terus saya cari ilmu tuan-tuan. Duduk pondok 2 tahun, duduk di Kuala Selangor 2 tahun, pondok Kuala Selangor. Pondok Kazim Ilyas pun kita yang pernah duduk Al-Barakah. Pondok di Raub. Bertahun-tahun duduk.
Padahal nak keberkatan ke majlis itu, mudah-mudahan Allah mencurahkan lagi hidayah, dapat kita istiqamah dalam kebaikan. Ni duduk dalam majlis ni tuan-tuan, tempat pula tempat yang paling Allah suka. Nabi kata apa? Ahabbul biladi illallah masajiduha. Tempat yang paling Allah suka adalah di rumah-rumah Allah. Dan ulama bagi tahu di mana saja tempat, di mana saja majlis yang diadakan ada menyebut nama Allah, menyebut kebesaran Allah, bacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah tempat yang paling Allah suka. Hari ini tuan-tuan Allah hadirkan ni. Ya Allah. Tapi orang tak nampak 1000 kirat tu. Sebab tak penuh masjid. Kan? Cubalah pengurusi masjid. Hari ini Ustaz Ijam Medicine nak datang bagi kuliah ceramah maghrib. Setiap jemaah yang hadir akan diberi RM1000. Ramai tak tuan-tuan? Pasal? Pasal dia nampak nilai duit tu. Macam mana? Kenapa dia boleh nampak nilai duit tu daripada nilai pahala? Kerana hari-hari dia usahakan duit. Dia tak usahakan pahala dia. Maknanya dia tak usahakan iman dia. Itu sebab dia tak nampak iman. Iman ni benda tak nampak. Dia mengusahakan benda yang dia nampak, iaitu duit. Inilah fitnah akhir zaman. Orang kerja duit je tuan-tuan. Pasal dia nampak benda tu yang boleh membahagiakan dia. Satu ketika dulu tuan-tuan, subhanallah, apa fahaman saya? Duit ni adalah lambang kejayaan. Ni saya dulu. Dan salah satu perkara jadi penyanyi itulah dia. Lepas tu jadi penyelam. Menyanyi berhenti 92. Kerana isu cetak rompak teruk sangat. Kita buat kerja macam nak gila. Untungnya, Cayan Nur Nalip. Yang lagi mengecewakan lagi pula, orang yang mengharapkan untuk berjuangkan nak menghapuskan cetak rompak, dia pun terlibat dengan landun cetak rompak. Dia berhenti. Cari bidang lain pula. Saya pergi menyelam. Pergi menyelam ni, Allah SWT, memang banyak duit. Bukan hanya scuba diving, tapi oil and gas. Pergi offshore. Siapa pernah tengok video saya tu, nyanyi lagu viral di kedai saya ni. Waktu kat offshore tu, subhanallah. Kerana nak cari duit. Kenapa kita rasakan ataupun kita rasa duit ini adalah lambang kejayaan? Macam mana kita boleh terkesan yang duit ini adalah segala-galanya, tuan-tuan? Kerana kita anggap itu keperluan kita. Kan? Dan kita pula duduk dengan orang yang hari-hari cerita pasal duit. Oh, tak ada duit payah. Jomlah kita pergi haji. Allah, ke mana ada duit? Sikit-sikit duit, kan? Ui, cantik betul kereta tu. Tu kena ada duit banyak. Baru beli kereta kan, Mustang, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, BMW tu tak? Semua ada kaitan dengan duit. Hari-hari kepala otak kita ni tiun pasal duit aja. Sebab kita kerja gila babi, Masya Allah. Kerana apa? Kerana nak dapatkan duit. Kerana duit inilah yang akan mengatur hidup aku. Jadi lama-lama jadi hamba duit. Subhanallah. Sedangkan di atas keperluan kita dalam hidup dekat dunia ini, yang paling penting ni apa tuan-tuan? Yang penting ada iman, tuan-tuan. Kalau tak ada iman, tuan-tuan, tak apa sini ya. Usahakan duit. Usahakan iman. Ni fitnah besar ni duit ni. Akhir zaman ni. Subhanallah. Jadi kita kena kenal pasti apakah usaha yang paling diutamakan untuk memastikan perjalanan hidup kita ini Allah redha, Nabi redha. Dalam perjalanan hidup kita ini, dalam apa saja kita buat, kita lakukan adalah di dalam kesukaan Allah, kesukaan Rasul. Ini matlamat kita. Buat apa saja dekat dunia ni. Waimah kita masuk jamban pun, tapi Allah suka, Nabi suka. Dalam arti kata lain, ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia ini hanya untuk beribadat kepada aku. Ini matlamat kita. Dan menunjukkan kita ni hamba yang taat perintah Allah SWT mengikut cara Rasulullah SAW. Dalam apa pun tindak tanduk kita buat. Nak pastikan perkara yang kita buat tu Allah suka, Nabi suka.
Begitu juga di dalam mengusahakan duit, tuan-tuan. Usahakan duit, usahakan iman. Mana penting, tuan-tuan? Cuba jawab adik. Usahakan iman, usahakan duit. Mana penting? Ha? Oh, dalam masjid semua cakap usahakan iman penting. Kan? Tak, dua lagi. Mana penting? Cik Man, mana penting, Cik Man? Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, usahakan duit, usahakan iman. Dua-dua penting. Jangan cakap usahakan duit tak penting. Itu semua dunia tu. No, kita masih hidup kat dunia tu, tuan. Usahakan duit pun penting. Kerana nak beli ni, mineral water ni, kat masjid ni orang wakaf lah, orang infak. Kan? Tapi kena beli, pakai duit. Bukan beli dengan kentang, tu sebiji kentang boleh tukar dengan air tu. Butter trade dah tak ada lagi dah. Nak bayar sekolah anak, pakai duit, nak tuang minyak motor kereta, pakai duit. Jadi untuk mengusahakan duit tu penting. Usahakan iman lagi lebih penting. Kan? Kerana syarat pertama nak masuk syurga kena ada iman. Walaupun sebesar darah, kena juga ada iman. Saya teringat kata seorang ulama besar, Sahibu Sama almarhum Datuk Ishak Warum, ketika bagi nasihat kat saya, kullu nafsin za'iqatul maut, dia kata. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai maut, dia kata. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan di hari akhirat besok akan dibalaskan apa perbuatan kamu dekat dunia ni. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dihindarkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itulah yang sebenarnya orang yang berjaya. Wa man hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Sungguhnya kehidupan di dunia ini, harta benda, pangkat, kedudukan adalah bagi orang yang terpedaya. Siapa yang bernyawa pasti akan mati. Tak kira lah besar mana pun kau, dia cakap. Pangkat kau tinggi mana pun, banyak mana pun, harta kau tinggi melungkung menggunung, kau tetap akan mati. Tapi dia cakap jangan risau pasal mati. Ialah dia orang alim kan. Tapi itulah peringkat makam yang paling tinggi, sehingga kan satu orang hamba ini dia tak takut pada mati, malahan dia rindu pada mati. Itu poin yang paling tinggi tadi. Bukan takut pada mati. Tuan-tuan, kalau kita masih lagi takut pada mati, tuan-tuan lah, jagalah amal ni. Dia rindu pada mati. Jadi alim ulama ni kata apa? Jangan takut pada mati. Yang perlu kita risaukan ialah kita nak bawa balik apa jumpa Allah tu. Itu yang perlu kita risaukan, kita takutkan. Subhanallah. Walaupun sebesar zarah kita bawa balik, sebesar zarah dosa, kita tetap akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah habislah dosa itu dibalas dengan neraka. Sebesar zarah. Dah habis baru dikeluarkan daripada neraka. Dan ditelik dalam diri kita ni, ada tak iman? Baru keluar neraka ni, tuan-tuan. Dicek balik, tengok ada iman tak? Malaikat kata apa? Ada, ya Allah. Walaupun sebesar zarah, tetap akan dimasukkan dalam syurga. Kekal dalam syurga. Tapi yang perlu kita risaukan sangat-sangat, dia kata apa? Kita mati ni dalam kelalaian. Mati di dalam keadaan Allah tak redha. Mati di dalam kekufuran. Allah terus campur masuk dalam neraka. Kekal dalam neraka. Oh, menggigil nak. Sebab kadang ramai orang tanya saya nak. Bayam, saya tak tengoklah Bayam kat TV lama dah. Masuklah ke gambar ganda. Kan? Ramai orang cakap, mana-mana saya pergi. Ni kejap lagi ni kan kalau jumpa ambil gambar abang, kenapa tak masuk gambar ganda? Tetap ada ni. Agak-agak kenapa tu? Apa mana lalai? Mati dalam kelalaian. Apa mana lalai? Kita buat sesuatu perkara tentang tak kira apa pun kita buat, kita kerja, kita berniaga, kita minum air ke. Dan ketika kita melakukan perkara itu, kita tak ingat pada Allah. Itulah lalai. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dia kata apa? Kan, satu orang yang menjalani kehidupan sehariannya kan tanpa ingat mati. Itulah lalai. Oh. Masuk ke ganda nyanyi lagu. Rimba cintaku
masa rimba cinta tu ingat Allah. Ha? Ini nyata, ni yang saya belajar. Kaku dan sepi. Masa sebut tu ingat Allah. Ini bahaya. Ketika kita lupakan Allah, ketika itulah Allah cari nyawa. Macam mana tuan-tuan? Oh. Jadi berkatnya kata-kata ataupun nasihat yang datangnya daripada mulut seorang ulama yang penuh keberkatan. Sampai hari ini saya ingat tuan-tuan. Saya nak buat apa pun saya akan ingat perkara ini. Perkara ni Allah suka tak? Nabi suka tak? Kalau Allah tak suka, Nabi tak suka, aku tak buat. Kalau aku buat perkara ni, aku duduk di dalam kelalaian ke tidak? Kalau tidak, okey. Masih lagi aku, bolehlah ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ini kita nak belajar mengukur iman yang ada pada kita, tuan-tuan. Iman ni harus diukur, bukan duit je kita ukur. Dah. Hari ni kita banyak ukur duit tu. Oh, ni fitnah akhir zaman ni yang nak kena jaga. Ini yang berlaku di dalam kehidupan seharian kita. Duit. Hari ni kita kerja buat apa? Pagi-pagi suntuk dah pergi orang kerja. Kita hantar anak kita sekolah sampai ambil master, ambil PhD ke apa? Supaya bulan-bulan besok tu boleh bagi aku 2,000. Gaji besar. Kan? Kau ada PhD, kau doktor. Gaji kau 15,000. Takkan tak boleh bagi ayah 1,000 sebulan. Semua duit. Ini fitnah yang paling besar. Allahumma salli ala Muhammad. Hari-hari kita cek duit. Hujung bulan ni je mulalah tengok my bank to you. Allah, gaji tak masuk dah. Gaji tak masuk, tepuk dahi tuan-tuan. Pasal apa? Dah janji dengan rumah. Rumah pula macam rimau. Kan dah janji malam nak pergi shopping. Gaji hari ni, sekali gaji tak masuk. Malah dah janji dengan rumah, dengan anak-anak nak keluar ni pergi shopping. Allah SWT kan. Datanglah katalah ada seorang kawan, insyaAllah. Ada seorang kawan, 10 tahun dah tak balik kampung. Hilang tiba-tiba. Satu hari tu, selepas 10 tahun, dia balik bawa kereta Lamborghini tuan-tuan. Balik kampung bawa Lamborghini. Subhanallah. Kan? Parking nak sembahyang maghrib, parking depan Masjid Al-Ihsan. Lamborghini warna hijau. Kita kat dalam masjid ni tu apa? Anak raja mana ni tu? Kan? Anak raja mana lah ni? Tengok. Mandeli lah. Buat gitu. Dulu Tok Siak je. Hari ni bawa Lamborghini tuan-tuan. Kita nak kira apa? Kan? Kita pergi kat dia tuan-tuan. Mana dapat duit ni? Kau meniaga apa ni? 10 tahun kau hilang kat kampung. Tiba-tiba bawa Ferrari ni mesti ada projek besar kami ni. Betul tak? Bagilah aku sikit. Kan? Dia kata itu. Kan? Bagilah aku pulang. Aku lama hidup susah dah ni. Bagilah aku pulang. Betul tak tuan? Tapi satu hari tuan-tuan, kalau hati iman kita ni lemah, malas kita nak pergi masjid. Ada tak kita pergi jumpa ustaz ataupun ulama? Hari ni lemah lah tak iman. Hari ni nak pergi masjid pun saya rasa malas. Macam mana ustaz nak pulih iman dia? Ada tak tuan-tuan? Soal iman ni kita tolak ke tepi. Inilah fitnah akhir zaman. Kalau orang kan berjaya, Masya Allah, kita minta lah, ya Allah, tips macam mana nak jadi gaya. Tapi iman kita kalau rosak, iman kita lemah, tak pernah kita nak usaha menjumpa orang alim ke, ulama-ulama tu, tok guru ke nak pulihkan iman kita. Tak ada tuan-tuan, payah. Ini yang nak kena jaga. Kerana iman ini, subhanallah, kena usahakan iman. Satu orang kalau mengusahakan iman dia, subhanallah, jadi dia orang yang beriman. Iman yang berada dalam tahap yang terbaik. Kerana dia hari-hari dia mengusahakan iman dia. Apa usaha atas iman? Taat perintah Allah. Mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengusahaan iman, subhanallah. Kerana teguh iman dia, agak-agak macam mana dia usahakan duit dia. Dia takut tak halal haram. Dia mesti ambil kira halal haram. Kerana iman dia ni jaga dia. Ini ada satu projek so masuk lah nama. Ada pula kan. Kontraktor ni offer aku pula. Kalau projek ni bagi dekat dia,
Aku dapat 10 juta. Agak-agak dia ambil tak 10 juta tu tuan-tuan. Iman tengah bagus ni. Dia usahakan iman dia hari-hari. Keluar dakwah, subhanallah. Sentiasa duduk dalam suasana agama. Dalam apa pun dia buat dalam hidup dia ni, subhanallah. Dia tak tinggalkan sunnah Rasulullah SAW. Wa imam minum air pun dia jaga sunnah. Wa imam dia pergi bilik air pun dia jaga sunnah. Dia mengusahakan iman dia. Hari-hari dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku syukur pada Engkau, Ya Allah. Dengan kopi seteguk ni kau bagi, Ya Allah, mencelikkan biji mata aku yang tadi ngantuk sangat-sangat. Syukur, Ya Allah. Syukur bukan hanya di mulut, tapi masuk ikhlas di dalam hati. Kerana Allah yang mengurnia, menganugerahkan kesegaran itu. Subhanallah. Lalu diterjemahkan melalui perbuatan dia. Taat dia perintah Allah. Ikut dia sunnah Rasulullah SAW. Jadi dia orang iman yang mantap. Dia tidak akan ambil rasuah. Iman, orang bertakwa tentang iman harus diusahakan sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Apa sifat orang yang bertakwa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan apa? Melihat, memerhatikan apa yang telah kamu sediakan untuk kembali ke alam akhirat. Ini sifat orang yang bertakwa. Sentiasa dia melihat, dia perhatikan. Aku buat ni betul ke tidak? Langkah aku ni, Masya Allah, mengundang pahala atau mengundang dosa? Aku nak mengata ni, aku dalam kategori gibah ke tidak? Nak bercakap ni, takut. Takut mengumpat orang pula, fitnah orang. Dia berhati-hati. Dia takut. Ni orang yang bertakwa. Setelah mengusahakan iman dia, subhanallah. Untuk apa? Menghadapi fitnah akhir zaman ini. Benar. Kita tengoklah berapa banyak lah. Menyumpah-nyumpah orang dalam medsos saja. Baru-baru ni konsert Coldplay lah. Peratus besar ni siapa yang pergi tengok? Bangsa kita ya. Orang kita orang Islam. Siapa nak kita salahkan? Siapa kita nak salahkan, tuan-tuan? Ingat fitnah akhir zaman ni, tuan-tuan. Kalau tak ada fitnah, tak ada akhir zaman tu. Akhir zaman, tetap ada fitnah. Sekarang ni, apa boleh kita buat? Kita nak hapuskan fitnah, tak boleh. Pada akhir zaman ni, ada fitnah. Tak ada fitnah, tak ada lah akhir zaman. Itu hakikat dia. Apa yang perlu kita nak lakukan untuk menghadapi fitnah ni, tuan-tuan? Ini yang harus kita fikirkan. Berlama-lama nak fitnah. Apa perlu kita buat? Kita nak menghalang orang daripada konsert Coldplay. Kita nak salahkan siapa hari ni, tuan-tuan? Seolah-olah kita menyalahkan orang kita yang betul. Betul kita cakap. Kita nyalahkan orang tu, nyalahkan orang ni. Yang cerita pasal stadium lah. Hancur stadium, jadi macam kuih seri muka dah. Jangan tengok kita. Tapi kita tak pernah nak menyalahkan diri kita sebab daripada perkara-perkara mungkar ni berlaku. Ni tuan-tuan. Kerana kita tak pernah nak mengusahakan iman kita. Dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dengan dudukkan diri kita dalam suasana agama, majlis ilmu, supaya kita dapat ilmu, macam mana kita nak mencegah kemungkaran dengan cara yang terbaik. Subhanallah. Nabi dah bagi garis panduan lah. Nabi bawa Nabi tentang pergi ke Taif, nak bawa agama, nak bawakan kesejahteraan, nak bawakan kebaikan, nak bawa Islam kepada orang Taif. Lalu dihalau di baling batu. 5 hingga 7 kilometer Nabi di baling batu. Bocor kepala Zaid bin Harithah. Melindung daripada kepala Nabi di baling batu, biar kepala dia. Tapi itu pun berdarah pada Nabi. Apa tuan-tuan? Badan Nabi ni berdarah-darah. Kaki dia, subhanallah, Zaid bin Harithah ni bocor kepala tuan-tuan. Lepas tu malaikat datang. Tak kesian, tak sedih aku tengok. Seorang kekasih Allah diperlakukan begini. Ya Rasulullah, gunung ni, malaikat gunung sedang menunggu di bumi Taif.
mintalah satu arahan, tekan je satu butang ya Rasulullah, gunung Kubais itu akan dicabut menghampap bumi Taif ini. Nabi kata apa tuan-tuan? Jangan. Sesungguhnya orang Taif ini, dia orang tidak tahu. Kalau kau cabut gunung Kubais ini, insya-Allah kau hampapkan ke bumi Taif ini, maka matilah semua orang Taif, tidak akan meninggalkan satu orang zuriat pun. Yang sepatutnya zuriat inilah yang bakal menerima hidayah. Ini sifat azizun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma orang baca tak tu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum haris 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Apa di dalam tu ayat tu? Telah datang kepada kamu seorang rasul di kalangan kamu, kan? Di kalangan kamu, untungnya orang Mekah. Dia datangnya rasul ni bukan bangsa Arab. Bangsa Arab juga, untuk orang Arab Mekah, untungnya diorang ni, ya, satu kampung pula, satu bahasa pula, subhanallah. Yang sifatnya apa? Sifat azizun. Sifat azizun ni apa tuan-tuan? Sifat yang memberati. Harisun alaihi ma'anitum. Dia memberati kepada siapa? Kepada sesiapa yang mendapat kesusahan. Anitum. Itu kepayahan. Musyaqqah, subhanallah. Yang berada di dalam kepayahan. Kepayahan apa tuan-tuan? Tak beriman. Itu Nabi rasa, ya Allah, ada lagi. Umat aku yang tak beriman. Risau dia tuan-tuan. Umpama saya bagi contoh. Hari ni kita punya perumpamaan apa peribahasa kita tak? Berat berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Apa maknanya? Kita melawat orang sakit, kan? Kita tak ada apa lagi, kita kesian aja. Perasaan tu sedih tu ada lah kan. Tapi siapa yang berat menanggung sakit, sifat sakit tu lah. Nabi pakai tak peribahasa ni? Tuan-tuan, Nabi pakai tak peribahasa berat mata memandang, berat lagi bahu memikul? Nabi tak pakai tuan-tuan. Nabi kalau betul-betul melihat orang di dalam kesusahan, tidak beriman, Nabi ini bersujud kepada Allah. Doa kepada Allah. Sakitnya ya Allah. Sedihnya ya Allah. Umat aku masih ada lagi yang tidak beriman ya Allah. Yahudi mati pun Nabi bangun. Umar kata itu Yahudi Rasulullah. Sesungguhnya dialah umat aku. Sedihnya aku kerana dia mati tak ada kalimah la ilaha illallah. Ni sifat Nabi tuan-tuan. Hari ini kita tengok orang buat perkara mungkar, tuan-tuan, kita jatuhkan hukum dah. Dan sedangkan fitnah ini tetap fitnah ada. Kalau tak ada fitnah, tak adalah akhir zaman. Lambatlah lagi kiamat. Tapi akhir zaman ini kita semua dah tahu dah. Akhir zaman tetap ada fitnah. Di antaranya ni duit, ya Allah, kan? Covid, PKP dengan penyakit, macam-macam penyakit. Dulu ada ke jangkitan paru-paru, jangkitan ada kuman dalam darah, ada tu zaman-zaman kita muda. Tak ada. Sekarang ni macam-macam penyakit. Jadi apa perlu kita buat sebenarnya? Kan untuk menghadapi fitnah akhir zaman ni tuan-tuan. Kena usahakan iman, mantapkan iman lagi. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, tetapkan iman kamu kepada Allah dan Rasul. Dalam apa pun kita buat. Apa kita nak buat? Kita nak berniaga, Islam tak pernah larang nak berniaga. Nak jadi kaya, Islam tak larang nak jadi kaya. Tapi jangan tinggalkan sunnah. Amalkan sunnah. Itulah yang membentuk akhlak kita sehingga kan orang kafir ni dia tengok akhlak orang Islam ni baru dia tepikan nak masuk Islam. Ini hari ini orang kafir pun subhanallah mandang rendah orang Islam. Kerana kita tinggalkan sunnah Nabi. Itu yang terbaik untuk mengusahakan iman kita tuan-tuan. Saya lama dah tinggal. Saya ni anak imam tuan-tuan. Anak imam. Kecil-kecil dah bapa saya dah suruh saya hafal. Hafal surah-surah yang penting. Apa surah yang saya tak hafal tuan-tuan? Bukan saya ni hafiz, tapi surah-surah yang penting. Juz amma, ayat lazim ni, celah-celah gigi je dulu. Subhanallah.
Tapi apabila tinggalkan sunnah, tinggalkan perintah Allah SWT, hidup buruh harga tuan-tuan. Muda memanglah happy. Ini sahabat saya ni, Masya Allah, sahabat baik. Dia tahulah. Allah SWT Muhammad ni. Subhanallah. Jadi itu je. Nak buat persiapan, nak menyediakan diri untuk menghadapi fitnah ni. Saya bagi contoh lah. Dulu PKP tentang COVID-19. Apa kita dapat? Ujian, nama pun ujian lah. Fitnah ni ujian lah. Dan fitnah ni ujian. Satu orang terjadi sama je. Dia punya macam mana? Dia punya kronologi tu, yang kita nak tempuh tu sama je tuan-tuan. Contoh, anak kita nak ambil SPM. SPM tu ujian lah. Sebelum nak pergi universiti, kena lulus SPM dulu. Kena duduklah ujian. Orang nak naik pangkat, kan? Nak naik pangkat daripada kerani, nak pergi naik lah, ketua kerani ke apa ke. Nak naik pangkat lagi besar, kena duduk ujian. Anak kita nak ambil SPM, itulah ujian. Jadi kita apa buat ke anak kita? Kita buat apa ke anak kita tuan-tuan? Along, dah baca buku belum hari ni? Si bapak dah siapkan dah tu, timetable, jadual dia hari ni. Pagi bangun buat apa? Cuti sekolah, handphone pegang berapa jam, lepas tu kena simpan, kena baca buku pula. Matematik, semua jadual dah ada dah. Untuk apa? Buat persiapan untuk hadapi SPM. Satu orang nak jadi doktor tuan-tuan, dia buat tesis siang malam sampailah subuh. Kadang subuh pun terlajar. Pasal apa? Ni pagi pukul 8 nak kena hantar tesis ni. Ini akhir tahun akhir aku. Kalau tidak aku tak dapat doktor. Prepare. Nak duduk ujian itu. Masa kita menghadapi COVID-19 tuan-tuan, kita siap tak? Sedangkan kita dah tahu dah ujian akhir zaman ini begini. Kita dah buat persiapan belum? Ni akan datang ni. Ujian yang akan datang ni apa tuan-tuan? Ujian yang akan datang yang kita akan hadapi ni apa tuan-tuan? Masya Allah. Kan? Dengan perangnya, dengan Yahudinya. Subhanallah. Kan? Dengan konsert macam-macam konsert. Ini hadapi kita tak boleh nak halang. Memang itu akan berlaku. Kita ni nak selamat ni macam mana tuan-tuan? Persiapkan iman kita. COVID-19 tu berapa ramai orang bunuh diri tuan-tuan. Daripada jadi kaya tu bankruptcy, bunuh diri, tak sanggup dah nak ada berhidup. Pasal biasa kaya, lepas tu PKP habis, out. Yang murtad. Sebab pasal tak ada persediaan untuk menghadapi ujian ni. Dan ni, itu duit dulu kaya, mewah, jom yang kita pergi Europe. Pergi kan. Sekali PKP business project tak ada tuan-tuan, tutup, lingkup, habis. Bini abang ni dah miskin lah, dah mula, dah bergaduh. Dulu hidup mewah, bini nak apa je bagi, lepas tu bila tak dapat bagi, habis. Ni dia. Tapi bagi orang yang beriman bertakwa, mengusahakan iman dia, buat persediaan untuk menghadapi apa saja ujian, dia tenang je tuan-tuan. Yang abang baru kena buang kerja, kan, company dah tak ada projek, jadi dia nak kurangkan bekerja, termasuklah abang kena berhenti kerja. Orang yang dah bersedia dengan ujian ini, dia mengusahakan iman dia, jadi dia isteri yang bertakwa. Tak apalah bang, kita tanah kita pun besar tu, kan, tak apalah kita makan ubi pun janji makan. Kita buatlah kerja kampung tu kan. Ni contoh ni. Tuan-tuan, ada satu ujian yang bakal semua orang tak boleh elak tuan-tuan. COVID-19 ada orang boleh elak. Walaupun tu satu ujian besar dunia, ada orang boleh elak. Budak Shah Alam kaya tuan-tuan PKP, 2 tahun PKP, jutawan dia. Jadi dia tak terkesan dengan PKP. Jutawan, dia jual apa? Barang-barang harian, garam, apa semua orang nak order kan. Dia dapat surat daripada polis. Dia hantar 15 budak apa ni delivery pakai motor, pakai kereta kan. Hantar. Orang order semua online sah dia hantar. 2 tahun kaya. Boleh juga lepas. Dia boleh ujian tu kan. Happy dia. Kalau boleh PKP sepanjang tahun pun tak apa dia. Dia suka. Tak ada sebab daripada PKP tu dia jadi kaya. Tapi tuan-tuan, ada satu ujian yang paling besar yang satu orang pun tak boleh nak elak. Ini sekarang ni kita hidup ni nak buat persediaan tu lah tu. Satu ujian, semua orang tak boleh elak. Raja ke,
Kau siapa pun tak boleh lah. Apa dia tentang ujian yang paling besar yang bakal kita hadapi, yang perlu kita buat persediaan daripada sekarang. Sakaratul maut. Itu dia punya titik simpang dia. Mana dia nak pergi? Syurga ke neraka? Selamat ke tak selamat? Sakaratul maut. Ini bukan cerita main-main, tuan-tuan. Selepas PKP dulu saya buat kembara dakwah di Sarawak. Saya ceritakan pasal sakaratul maut, apa yang saya tahu daripada tuan guru saya. Saya berkongsi. Lepas tu habis saja kuliah tu, seorang hamba Allah datang. Apa yang Abang Ijaz cakap tu betul? Betul? Aku dengar cakap guru aku je. Kan kalau tipu, guru aku tipu lah aku kan. Tapi ada yang cakap memang betul. Pasal saya sendiri menghadapi. Apa cerita dia cakap? Saya, keluarga saya semua mati PKP. Dan saya je selamat seorang. Anak saya 3 orang out. Bini saya out. Mak mertua saya, bapak saya habis. Mati kat Sarawak, tuan-tuan. Saya tinggal seorang. Allahumma salli ala Muhammad. Saya ditidurkan 2 kali. Allah bagi saya nyawa balik 2 kali. Allah bagi peluang saya hidup, bang. Tapi betul-betul saya hadap tu sakaratul maut. Bang, satu situasi yang abang cakap tu betul. Apa dia, tuan-tuan? Ketika kita sedang terdesak. Sakaratul maut ni sakit, tuan-tuan. Kita betul-betul dalam keadaan terdesak. Seperti orang yang tak tahu berenang, berada di laut yang dalam, sedang lemas. Apa saja yang dia nampak ketika hanyut dekat laut tu tak kan, ataupun dekat sungai tu dia akan berpaut. Sama ada boleh boleh menampung berat dia ataupun tidak, dia tak kira. Jadi nampak dia nak berpaut dalam keadaan terdesak, tuan-tuan. Subhanallah. Begitulah sakaratul maut. Dan ketika itulah iblis syaitan ini mengambil peluang. Dia hantar siapa agaknya? Pangkat sarjan meja, dia hantar jeneral. Betul-betul nak memusingkan akidah kita. Nak menyesatkan kita. Kerana itulah ketikanya nak menentukan kita selamat atau tak selamat dekat akhirat. Subhanallah. Akidah kita. Jadi dia buat apa? Dia buat dakwah dia. Dakwah dia apa? Subhanallah. Dia akan menjelmakan anak yang paling, ataupun sesiapa yang paling kita sayang. Kawan saya ni dia kata, orang yang dia paling sayang dan keluarga dia, anak dia yang paling tua. Jadi anak dia datang, tuan-tuan. Dalam sakaratul maut datang. Dalam keadaan terdesak ni, tuan-tuan. Subhanallah. Sakitnya, bang. Sakaratul maut ni, bang. Dalam keadaan terdesak ni, bang. Anak saya yang sulung, yang saya paling sayang datang pada saya. Daddy, kenapa Daddy? Kita orang semua dah happy ni. Kita orang sedang gembira, Daddy. Marilah ikut kita orang masuk Kristian. Dan ini kenyataan. Kawan saya ni cerita. Kenyataan. Jadi apa yang dapat menghalang daripada ujian tersebut? Iman, tuan-tuan. Sebab keluar kena usahakan iman. Untuk menghadapi sakaratul maut dalam keadaan terdesak, kita dapat lagi menilaikan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana hak Allah, mana hak iblis. Subhanallah. Kalau kita tak mengusahakan iman kita, tuan-tuan, semua orang faham. Kita tak buatlah preparation kan, persediaan untuk menghadapi ujian untuk naik pangkat. Dapat kita jawab, tak dapat jawab, tuan-tuan. Pangkat pun tak dapat naik. Begitulah juga sakaratul maut ni, tuan. Ni satu ujian, seorang pun tak boleh. Kita akan hadapi, cuma bayangkan ni. Kita akan menghadapi situasi yang tak dapat kita nak elakkan. Ya Allah, selamatkan aku, Ya Allah. Usahakanlah, subhanallah. Kita kena usahakan, tuan-tuan. Itu je cara dia, iman. Mengusahakan iman kita. Jadi apakah mengusahakan iman yang paling baik tadi? Kita lihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bekalkan kita banyak wasiat dan Nabi bagi kepada kita, tuan-tuan. Nabi bagi kat kita. Ni kalau bangsa kalau tak tahu, kita tak tahu nak buat apa, datang je majlis ilmu. Ini pun mengusahakan iman masing-masing ni, tuan-tuan. Berkatnya majlis ilmu ni, tuan-tuan, subhanallah. Allah akan tambah iman. Allah akan dapat menukar kita punya otak. Cara kita fikir ni penting, tuan-tuan. Kita perlukan hidayah daripada Allah supaya Allah betulkan fikir kita. Kejayaan hari ni apa fikir kita? Apa kita maksudkan kejayaan, tuan-tuan? Macam saya cakap tadi, dulu saya ni ingat duit. Ada duit banyak, kita lah orang berjaya. Betul, tuan-tuan? Kan? Orang pakai kereta Ferrari Lamborghini, tuan-tuan, kita cakap apa? Banyak duit dia ni kan. Mana dia dapat duit ni? Niaga apa dia? Dapat kereta, pakai kereta BMW.
Pelik aku. Aku kerja dah berpuluh-puluh tahun dah ni. Dah sampai nak keluar dah pergi hijau ni pun tak dapat juga pakai kan. Honda je kan lah. Apa benda ni buat ni? Dalam arti kata lain, kita nak bagi tahu orang pakai kereta mewah ni orang yang berjaya. Betul tak? Apa makna kejayaan? Apa? Bila kita salah fikir ni tuan-tuan, perbuatan kita jadi salah. Bang, saya ni sebenarnya Allah Akbar. Dah macam-macam masak dah. Hari ni nak masak apa bang? Fikir lah tu. Fikir. Sebelum buat apa kena fikir. Walaupun kerja tu hari-hari kita buat. Orang rumah datang kita bang, hari ni masak apa bang? Fikir. Nak masak pun kena fikir. Kalau fikir je betul lah. Kau masak lah hari ni asam pedas. Kuah lada apa kan. Betul dapat kenyataan tu. Dah. Perbuatannya betul. Hari ni kita mentafsirkan kejayaan apa? Kita nampak orang ada rumah banglo besar. Ni orang ni berjaya. Aku kerja sampai mampus pun aku tak akan dapat lah buat rumah macam ni kan. Aku ni siapa dah. Buat kan. Selalu itu kan. Apa makna kejayaan? Kita tak pernah nak berpandu kepada Al-Quran. Subhanallah. Allah dah berkata dah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang yang taat perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bagi sebesar-besar kejayaan. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dihindarkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itulah yang sebenarnya orang yang berjaya. Tuan-tuan, kita kena fikir, akhirnya kita nak pergi mana? Akhirnya kita nak pergi mana, tuan-tuan? Segala fitnah ujian dekat dunia akhir zaman ni, tuan-tuan, nak menentukan kita ni nak pergi mana? Dua tempat je. Allah ni sayang kepada hamba-Nya yang beriman. Hamba-Nya Allah sayang, tuan-tuan. Apa tanda dia? Allah bagi dua tempat je suruh kita pilih. Allah tak buat banyak tempat tu. Allah bagi dua je, syurga dan neraka. Senang kita nak pilih. Satu je, syurga. Syurga ada harga dia. Apa harga dia? Usahakan iman. Iman. Itu je modal dia, tuan-tuan. Dan sebab daripada iman inilah subhanallah, maka terbukalah jalan untuk kita mentaati perintah Allah, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kena belajar sunnah apa Nabi buat sepanjang hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dapatlah kemewahan pada diri kita ni Islam dan iman. Nabi buat dakwah, tuan-tuan. Nabi dah siapkan dah, subhanallah. Kan tauliah dah. Nabi dah siapkan tauliah dah. Aku tak boleh dakwah ni. Aku tak boleh dakwah pasal aku tak ada tauliah. Dah, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggungjawabnya terhadap umat yang lain, terhadap orang lain, subhanallah, adalah mengajak kepada kebaikan. Nabi dah bagi tauliah. Apa tauliah kita? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walau sebaris ayat. Itu tauliah kita, tuan-tuan, yang ada pada diri setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang asbab daripada itu menjadikan kita ni umat yang terbaik, yang banyak kelebihan. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Kamu umat Muhammad adalah umat yang terbaik, aku lahirkan untuk semua manusia. Kenapa kita jadi yang terbaik? Sambungan daripada ayat itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kerana kita mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan untuk menjadi orang yang beriman. Subhanallah. Dan apa dia mengajak kebaikan? Dakwah. Hari ni orang tak datang masjid, kita letak hukum tak? Ataupun kesian dia tak datang masjid. Jom kita pergi rumah dia, kenapa kan dia tak datang masjid? Mungkin dia ada masalah kot. Dia ada tanggungjawab lain kot. Tapi kita nak tahu juga, kesian dia tak datang masjid ni. Mesti ada hal. Ini tak ada kan, kita konon kita lah tiap waktu pergi masjid dia tak. Tengok orang tu, dia ni dah duduk sini 20 lebih tahun dah, tapi sekali pun tak datang masjid. Dia ni nak masuk neraka ni. Besok dia mati besok, dia mandi sendiri, dia kapan sendiri, kita tak payah nak tolong-tolong dia. Dia tak datang masjid. Nah, betul lah. Bukan sinilah. Kat Zomban tu. Patutnya Nabi, sahabat tak datang masjid, 3 hari Nabi pergi ziarah. Kali ziarah-ziarah tengok, Allah. Rupanya umpama ni menjaga mak yang sedang uzur. Cuba jangan cepat buruk sangka. Ada satu cerita, ni penutup kita. Ini di antara nak usahakan iman kita, dakwah lah yang terbaik. Kerana dakwah ini duduk dalam suasana agama.
Kita duduk dalam suasana dakwah, kita akan sentiasa duduk di dalam suasana agama. Tuan-tuan, saya berhutang dengan bank 1,4 juta, tuan-tuan. Kerana apa? Dulu, subhanallah. Kerana mendambakan duit. Duit inilah segala-galanya. Apa yang kita sayang, itulah yang Allah uji. Hutang dengan bank 1,4 juta. Dulu hebat-hebat sangat. Kali bila berhutang dengan bank ni, terkangkang kerja tak ada. Tak pergi offshore lagi dah. Hari-hari duit nak kena cari. Duit simpanan pakai. Orang tua kata apa, kalau tak, bukit tinggi mana pun kalau kau tarah hari-hari, rata. Kan? Habis dah. Sekarang ni berhutang 1,4 juta. Ya Allah, dah mula kita tanya Allah, Ya Allah, kenapa kau bagi aku hutang, Ya Allah? Bagilah aku hutang 20-30 ribu ke. Tenang lagi nak bayar tau. Nanti 1,4 juta. Saya cari jawapan, kenapa Ya Allah? Engkau ni bukan zalim Ya Allah kan? Saya nak buang tu perasaan tu. Tapi nak cari jawapan, kenapa Allah bagi saya hutang 1,4 juta? Akhirnya tuan-tuan, apabila penyerahan berlaku, saya keluar 3 hari, 10 hari, 40 hari, 4 bulan saya keluar tuan-tuan, nak mencari jawapan ni. Saya takut iman saya kecundang tuan-tuan, nak mengatakan Allah ini zalim. Kan? Ramai orang yang buat maksiat tapi dia tak hutang pun, dia lagi hidup bahagia. Kaya lagi pula. Sedangkan aku ni, Masya Allah. Dia tak nak benda tu berlaku. Jadi keluar. Saya keluar. Jadi malam tahajud doa, Ya Allah, hutang Ya Allah. Ampun dosa aku Ya Allah. Tahu banyak dosa Ya Allah. Sehingga bagi hutang ni Ya Allah. Tapi aku ni bodoh Ya Allah. Tak tahu kenapa Ya Allah. 1,4 juta. Rupa-rupanya tuan-tuan. Apa jawapan dia? Seolah-olah Allah berkata dengan saya, kalau aku bagi kau hutang 50 ribu walaupun 100 ribu. Subhanallah. Kau tetap masih lagi mengharap pada makhluk untuk menyelesaikan hutang kau. Kerana kawan saya pun banyak duit, pinjam dia 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu, dah belum selesai. Kan, itu pun belum tentu lagi. Tapi aku bagi kau 1,4 juta hutang hijam, tak ada seorang makhluk pun boleh tolong kau. Melainkan aku. Itu sebab daripada itu saya keluar. Saya keluar 4 bulan, India, Pakistan, Bangladesh. Saya dapat jawapan dia. Subhanallah. Setelah penyerahan ni berlaku, tuan-tuan, apa yang berlaku? Datang aja jalan dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apabila kamu bertakwa dengan aku bagi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan aku akan bagi rezeki kepada kamu dengan jalan yang kamu tidak sangka. Ini berlaku pada diri saya. Allah bagi macam tu je. Setelah apa? Penyerahan kita berlaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat, sungguh-sungguh bertaubat. Sebab daripada dosa itulah, insya-Allah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, apatah lagi sunnah-sunnah Rasulullah yang kita tidak amalkan, itu pun mengundang iman kita jadi lemah. Subhanallah. Sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah imarahkan masjid. Imarahkan masjid tuan-tuan. Masya-Allah. Dan lagi satu sedekah, jangan lupa. Ini satu benda amal yang saya betul-betul nampak depan mata. Musim lepas haji tuan-tuan. Musim lepas haji saya diizinkan oleh Allah jadi tetamu. Saya pergi haji. Saya, zaujah saya, kakak saya, abang ipar saya, anak angkat mak saya, 5 orang. Pergi bersama dengan Zafiz. Lebih kurang dalam 2 minggu sebelum hari wukuf. 3-4 hari sebelum wukuf, subhanallah. Saya di Mekah, ketika itu ramai orang, 5 juta orang lebih. Yang tabung haji saya kata 1.8 itu yang ada visa haji. Yang masuk daripada bulan Ramadan tu kan ada visa pun. Keseluruhan jemaah berada di kota Mekah ketika itu 5 juta lebih. Ramai. Nak pergi masjid kena awal. Nak pergi masjid kena awal. Subhanallah. Pergi masjid tuan-tuan, satu hari tu saya nak penuhkan 5 waktu saya nak pergi masjid. Tapi nak kena pergi awal. Baru dapatlah tempat yang selesa, tempat ada aircon. Ada kapet. Lepas tu ketika itu suhu dekat luar 43, 45 degree. Panas, subhanallah. Kalaupun kita duduk dekat masjid, dekat luar masjid, ada bumbung, tapi angin kalau tiup tuan-tuan, subhanallah. Angin tu yang tak tahan tu, yang panas. Kita nak duduk dekat tempat aircon, kena masuk tempat lebih awal. Masuk tuan-tuan, Zuhur saya balik, hotel saya makan, lepas tu asar saya datang balik. 1 jam lebih sebelum asar saya dah sampai masjid, duduk tempat. Sedar tak sedar lepas habis solat 2 rakaat, rupa-rupanya saya sedang duduk dengan seorang hamba Allah dalam usianya 70 tahun tuan-tuan. Sedang berdoa menangis-nangis. Sungguh-sungguh dia nangis. Lepas dia berdoa menangis-nangis tuan-tuan, saya pun baca Quran. Kejap lagi dia diri bangun.
Dia tak peduli dengan orang ni semua ni. Dia dua rakaat. Habis dia 2 rakaat bagi salam, dia doa, dia menangis lagi. 2 rakaat, doa, menangis lagi. 2 rakaat, doa, nangis sekali. Agak-agak kalau kita lah, sampai bila kita mampu buat? Sampai maghrib. Habis solat asar balik lah. Dia sampai isyak lah. Maintain. Saya sampai saya nak terkucil ni. Nak terkencing. Saya berdoa dengan Allah. Ya Allah, kalau aku keluar kencing ni, ya Allah, aku tak akan dapat duduk sini lagi. Kan? Jadi maknanya aku rugi. Tak dapat tahu cerita pakcik ni. Kenapa dia jadi macam tu. 2 rakaat, doa menangis. Tolong ya Allah, tahan sikit. Doa Allah makbul. Saya lupa saya kencing. Saya duduk tu sampai isyak. Mengaji Quran, sedar tak sedar, hampir 10 juzuk saya baca. Pakcik tu nak balik lepas waktu isyak, subhanallah. Habis solat jenazah, dia solat ba'diyah, subhanallah. Lepas tu dia nak balik, saya pun pegang tangan. Pakcik sedar tak? Saya duduk sebelah pakcik ni, sebelum waktu asar saya duduk. Sampailah kelar. Allah, minta maaf nak, pakcik tak perasan. Punyalah khusyuk dia buat amal dia kan. Subhanallah. Jadi saya nak tahulah pakcik cerita. Pakcik 2 rakaat, doa, nangis. Apa cerita pakcik? Subhanallah. Lalu orang tua ni pun duduk balik. Duduk balik, dia cakap dengan saya, nak, pakcik ni berazam pergi haji. Minta kepada Allah nak pergi haji ni, nak pergi masjid hari-hari, solat taubat hari-hari. Tapi Allah tak izinkan juga. Sedangkan duit dah ada dah. Duit dah ada, dah bencin kan. Duit dah ada, duit KWSP ke apa, Masya Allah, dah siap dah untuk dia dengan isteri dia untuk pergi menunaikan fardu haji. Tapi Allah tak izinkan dia cakap. Dia tak cakap tabung haji tak pilih dia. Tapi Allah tak pilih dia cakap. Subhanallah. 15 tahun nak. Kan? Tapi satu hari, subhanallah. Satu hari, Masya Allah, dia pergi ke masjid macam rutin yang biasa, satu kuliah maghrib. Seorang ustaz ini, dia bacakan sepotong hadis. Tuan-tuan, saya nak dengar tuan-tuan ni baca hadis. Saya nak baca hadis mafhumnya, makna dia. Tuan-tuan pegang hadis ni betul-betul. Ini hadis-hadis yang sahih. Pakcik ni bacakan saya, asbab dia yakin dengan hadis ini, subhanallah. Maka satu keajaiban berlaku. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengar baik tuan-tuan, dapat kalau boleh dapat doa kepada Allah, Allah fahamkan kita atas hadis ini. Subhanallah. Mafhumnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersegeralah kamu bersedekah. Kerana bala bencana tidak mampu untuk mendahului sedekah. Belilah kesulitanmu dengan sedekah. Ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Sesungguhnya sedekah mempunyai keajaiban. Dapat mengelakkan 70 jenis bala bencana, yang paling ringan penyakit kusta dan sopak. Boleh faham Ke nak ulang lagi sekali? Saya ulang lagi sekali. Dia masuk sikit lah. Mafhum Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersegeralah kamu sedekah. Kerana bala bencana tidak mampu untuk mendahului sedekah. Belilah kesulitanmu dengan sedekah. Ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Sesungguhnya sedekah ini mempunyai keajaiban. Dapat mengelakkan 70 jenis bala bencana, yang paling ringan penyakit sopak dan kusta. Belilah kesulitanmu dengan sedekah. Tuan-tuan, pakcik ni buat apa? Pakcik ni buat apa tuan-tuan? Sedekah lah kan? Pasal dia tahu hikmah sedekah tu, hadis sedekah. Yakin dia dengan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersedekah. Dia sedekah kenapa? Pastilah dengan duit. Betul kan? Dengan duit yang dia ada. Duit yang dia ada, duit apa? Duit nak pergi haji tu. Itu yang dia ada. Puluh-puluh ribu saya tak tanya. Puluh ribu berapa banyak duit saya tak tanya tuan-tuan. Dia gunakan duit haji, nak pergi haji, dia dengan isteri dia tuan-tuan, tak tahu berapa puluh ribu. Duit ni yang disedekahkan sehingga habis. Habis tuan-tuan. Tapi kalau ikut logik akal kita, tak ada duit, macam mana nak pergi haji, betul tak? Tapi Allah boleh bagi kita tuan-tuan, dalam dia kasih sayang Allah ni, setelah kita melakukan perkara yang Allah suka, Nabi suka, kita taat akan perintah dia, kita mengikut cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi tanpa asbab pun Allah boleh bagi. Apa dia tuan-tuan?
Akhirnya tuan-tuan, subhanallah, seluruh ahli keluarga dia pergi haji. Sehingga ke hari ni tak tahu siapa yang sponsor. Siapa yang bayar orang tak tahu. Terima jemputan tuan-tuan, tengok dah habis bayar dah 10 orang hari keluarga dia. Dia berdua, anak dia 8 orang. Anak menantu dia 8 orang. Boleh pakai akal ke tuan-tuan? Cannot brain lah pada. Kau taat je perintah Allah. Agama ni kadang-kadang dia tak boleh pakai otak. Subhanallah. Lagi satu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, seorang ibu tunggal, anaknya ni seorang mutawif. Meninggal di kota Madinah tahun lepas, bulan 12 bersama dengan saya ada dalam jemaah. Kita pergi Mekah dulu 5 hari, 4 malam, subhanallah. Lepas tu pergi ke Madinah. Tak sampai 24 jam di kota Madinah, nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad, dia meninggal, saya dapat keistimewaan. Apa dia? Dapatlah pergi tempat bilik bilik pengurusan jenazah di kota Madinah tu, Masjid Nabawi. Berjuta orang nak masuk tapi tak apa, saya dapat masuk tuan-tuan. Sebab daripada mami ni meninggal. Subhanallah, tempatnya wangi, subhanallah. Tuan-tuan, kalau tabur serbuk cendana tu warna kuning kan. Seram tak bau dia? Seram. Tapi di tempat pengurusan jenazah tu tuan-tuan, bau dia, bau yang sama, bau cendana, tapi manisnya, subhanallah. Lalu Arab tu, saya tak bercakap dengan Arab tu, lalu Arab tu dia cakap, this is jannah. Kita menguruskan jannah, dia cakap putih gitu. Bila masuk pula aku tanya kau, dalam hati saya cakap, ya Allah wanginya, subhanallah. Yang diuruskan 7 orang pada hari tu, pagi subuh tu, subhanallah. Ni semua ahli syurga. Subhanallah, bau syurga tuan-tuan, subhanallah. Jadi masuk ke bilik tempat imam datang tu, susun jenazah, terus ahli keluarga yang ikut jenazah tu pergi masuk raudah. Solat raudah. Solat sebelum fajar, dapatlah solat subuh dekat raudah, subhanallah. Soalannya, makcik ni tak ada apa-apa, mami ni. Anak dia je lah seorang mutawif. Anak 3 orang. Bulan-bulan bukan bagi banyak pun duit. Tapi Allah pilih mati kat kota Madinah. Nabi cakap apa? Siapa mati dekat Madinah, confirm dapat syafaat aku. Betul lah kan? Itu hadis. Dia dikebumikan di Jabal Uhud. Jannatul Uhud. Bersama Sayyidina Hamzah, Jabir Abdullah, InsyaAllah Mus'ab bin Umair. InsyaAllah. Itu semua syahidah Uhud berada di subhanallah. Macam mana Allah boleh pilih dia gitu tuan-tuan? Tentang anak, dia tengok amal dia tak ada amal. Tapi cek tuan-tuan, masa hari nak ke sebelum nak ke bumi, dia 3 hari dalam musyidah dalam wisbok, subhanallah. Documentation, surat menyurat apa semua kan, subhanallah. Jadi masa dalam 3 hari tu tuan-tuan, dapat pengkhabaran daripada Malaysia, bila dia orang tahu mami ni meninggal, Ma'at Hafiz datang rumah bacakan Yasin, khatamkan Al-Quran. Ini madrasah ni pula datang. Orang individu datang rumah tu ramai. Bukan jenazah dekat rumah, jenazah dekat Madinah. Tapi rumah ramai, subhanallah. Orang sponsor makan, buat kenduri kat rumah. Weh, apa jadi ni? Macam dia ni satu influencer. Mami ni macam influencer. Rupa-rupanya tuan-tuan, dalam senyap-senyap anak bagi tiap-tiap bulan duit ni, Masya Allah, duit tu dijadikan modal untuk dia berniaga. Berniaga apa? Duit tu dia beli keripik banyak-banyak, lepas tu dia potong kecil, jual kat kedai, sedekah dekat Ma'at Hafiz. Dapat duit untung tu tuan-tuan, subhanallah, duit tu lah yang dia sedekah kepada Ma'at Hafiz. Ma'at Hafiz nak aircon, dia bekalkan aircon. Ada madrasah masjid nak pakai kapet, dia belikan kapet tuan-tuan. Itu je sedekah dia. Sebab daripada sedekah dia datang daripada ikhlas yang hari-hari dia buat. Dia hidup dia dengan sedekah ni tuan-tuan, subhanallah. Akhirnya akhir hayat dia di kota Madinah, subhanallah. Banyak lagi tuan-tuan cerita. Orang sedekah ni tuan-tuan, subhanallah, dapat hafal 30 juzuk. Sebab kebaikan dia. Daripada sedekah. Daripada muda sampai ke tua, akhirnya umurnya 65 tahun dapat hafal Al-Quran 30 juzuk. Ini cerita ni saya boleh bagi detail. Nanti lain kali jemput lagi insyaAllah. Kalau bagi habis nanti tak boleh jemput. Saya kena simpan je sikit tu strategi. Mudah. Baik tuan-tuan. Ini masih dah panjang. Jadi Masya Allah, rumusannya tuan-tuan, Masya Allah, anggaplah iman ini begitu penting. Yang harus kita usahakan untuk mempertahankan diri kita ini, membuat persediaan untuk mengundang hidayah daripada Allah SWT.
untuk kita istiqamah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikut sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman. InsyaAllah, yang fitnah ni yang tak boleh kita nak elakkan, kita kena hadapi. Tapi hadapi kita ni sebagai orang yang beriman, yang sentiasa, Masya Allah, bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dialah yang membantu kita. Dialah Maha berkuasa. Dia yang buat fitnah tu. Jadi kita kena balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada fitnah akhir zaman ini, dan insya-Allah kembali kita sebagai umat yang terbaik dan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dah. Saya minta terima kasihlah lagi sekali pada pihak Masjid Al-Ihsan di Ipoh Zahir, dan saya minta maaf mengambil masa yang lebih. Terkasar bahasa, kesilapan perbuatan, insya-Allah kelemahan diri saya ini saya minta maaf daripada semua sekali, ujung rambut sampai ujung kuku, dan harap kita dapat berjumpa lagi. Dan masya-Allah apa yang kita dengarkan, yang kita jadikan iktibar, kita dapat amalkan, kita dapat sampaikan, masya-Allah, dan berdoa kepada Allah SWT, Allah bagi kita faham untuk mengamalkan agama secara sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya walana walin ya khairal akhirin ya dzal quwwatil matin wa ya rahimul masakin ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmatan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda min al-qawli wal 'amali wal fi'li wan niyyati wal hadi wal huda. Allahumma ruddana wa rudda muslimina illa dinika raddan jamila. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amafi nura wa fawqi nura wa amafi nura. Hasbunallah liman hammana, hasbunallah liman khadalana, hasbunallah liman aadana, hasbunallah liman makarabina, hasbunallah min jamil khalqika, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Oh, nak tanya satu, nak kena nyanyi ke ni?